الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, kuatkan diri dengan kesabaran, teruslah berada di atas jalan membawa Islam, dan bertakwalah kamu pada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sebenarnya adalah umat yang kuat sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan umat ini adalah umat wasata, umat pilihan. Umat yang akan menjadi contoh kepada umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Dan hari ini realitinya tidak begitu, kerana puncanya adalah umat ini sudah terpecah-pecah. Umat ini sudah menjadi satu umat yang berjuang atas kefahaman masing-masing. Dan punca perpecahan mula pada umat ini tercetus semasa zaman Sayyidina Osman bin Affan. Dan sebelum daripada zaman Sayyidina Osman, bibit itu bermula setelah Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi rentetan daripada peristiwa itulah maka bermulalah satu era perpecahan berlaku di kalangan umat Islam hingga kan membawa kepada peperangan. Apa yang diceritakan bahawa semasa zaman Sayyidina Osman memerintah, anak Umar Al-Khattab bernama Ubaidullah. Ubaidullah ni dia tak puas hati kerana Abu Lu'lu'ah telah membunuh bapa dia, Sayyidina Umar. Menyebabkan dia pergi cari orang-orang yang ada kaitan dengan Abu Lu'lu'ah. Kerana pada anggapannya mereka juga terlibat dalam komplot membunuh Sayyidina Umar. Maka Ubaidullah telah membunuh Hurmuzan, membunuh Jufainah dan anak perempuan Abu Lu'lu'ah. Anak perempuan Abu Lu'lu'ah, seorang laki-laki bernama Hurmuzan dan juga seorang yang bernama Jufainah, dibunuh oleh Ubaidullah semasa zaman pemerintahan Sayyidina Osman. Maka bila berlaku keadaan pembunuhan itu, sepatutnya Ubaidullah ini akan dikenakan dengan hukuman qisas sebab dia telah membunuh. Tetapi di zaman Sayyidina Osman, Ubaidullah ini hanya membayar diat. Dia terlepas daripada hukuman bunuh.
Memanglah kalau ikut sentimennya, Ubaidullah bertindak demikian kerana membela kematian ayahnya. Tetapi Islam tidak membenarkan keadaan demikian. Cuma mungkin ada dalam perhitungan Sayyidina Osman. Mungkin bukti tidak cukup, mungkin keadaan tidak menyebabkan boleh dihukum Ubaidullah ini. Maka keputusan Sayyidina Osman tidak mengenakan hukuman qisas kepada Ubaidullah menyebabkan ditentang oleh sahabat, antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali berpendapat sepatutnya Ubaidullah hendaklah dihukum bunuh kerana telah membunuh. Walaupun kalau ikutnya sedihlah, dia baru kehilangan bapaknya Umar. Tetapi tak, Sayyidina Osman hanya mengenakan diat kepada Ubaidullah. Nampak Sayyidina Osman terlampau lembut, berjinak dan tidak melaksanakan hukuman yang sepatutnya. Itu pada anggapan sahabat. Tetapi kena ingat, yang kita sedang bincangkan ni adalah mereka yang asyarah mubasyirin fil jannah. 10 orang yang Allah lihat, 10 orang yang Nabi lihat mereka masuk syurga. So, Sayyidina Osman antara ahli syurga, Ali juga antara ahli syurga. So, kita tak boleh nak kata bahawa mereka sedang dalam keadaan salah yang melanggari Islam. Yang kita boleh kata bahawa pada pertimbangan ijtihad mereka, macam itulah mereka putuskan. Ali kata tak boleh, Osman tak boleh ambil tindakan macam tu. Osman pula kata itulah perkara yang patut dibuat kepada Ubaidullah. Yang kedua pula adalah orang Islam agak marah dengan Osman. Kerana Osman pada masa itu corak pemerintahannya sangat berbeza daripada Omar dan Saidina Abu Bakar. Abu Bakar dan Omar sangat tidak izinkan keluarga adik-beradik terlibat dalam pemerintahan. Tak izinkan, hatta Abdullah ibnu Omar pun tidak boleh mencelah di zaman Omar Al-Khattab. Tetapi di zaman Sayyidina Osman ini, dia mengutamakan keluarga dia dan orang yang terdekat dalam urusan pemerintahan. Ambil adik-beradik, lantik mereka yang dekat dengan dia untuk bersama-sama dengan dia. Natijahnya, daripada tindakan itu, timbullah beberapa golongan yang memberontak. Sebab mereka tak puas hati. Mereka kata, Osman ni ada kaitan dengan kronisme. Mereka merasakan bahawa Osman tak patut buat benda demikian. Dan bila bertimbul pemberontakan, mereka mahu Sayyidina Osman menyerahkan kuasa kepada orang lain. Nampak di sini dah mula bibit-bibit. Dan kena ingat yang berlaku ni adalah Sayyidina Osman pemerintahannya 12 tahun. Dalam tempoh 12 tahun pemerintahan itu, 6 tahun pertama memang excellent lah. 6 tahun kedua itu, inilah mula nampak ada sikit kelonggaran, macam banyak adik-beradik, banyak keluarga Sayyidina Osman berada dalam pemerintahan. Menyebabkan akhir sekali berlakulah pemberontakan. Maka pemberontakan itu menyebabkan timbul satu gerakan nak menggulingkan Sayyidina Osman. Cuba tuan-tuan bayang tengok. Ini sahabat Nabi yang paling akrab dengan Nabi, yang malaikat pun malu kepadanya. Yang di antara paling akrab dengan Nabi dan malaikat pun malu kepadanya. Setelah itu pun orang bangun memberontak. Kerana apa? Kerana mereka tak puas hati dengan Sayyidina Osman. Lalu mereka memberikan kata dua. Sekiranya Sayyidina Osman enggan, dia akan digulingkan. Dia akan digulingkan. Tuan-tuan, hari Sayyidina Osman nak digulingkan tu, dia membaca Quran. Dia sedang sibuk menelaah Quran. Ketika itulah dia digulingkan dan dibunuh oleh satu kelompok yang memberontak ke atas Sayyidina Osman. Nak cerita apa? Di celah-celah sejarah ini, dia pasti ada kelompok yang ambil kesempatan, yang gunakan ruang ini untuk mengagendakan diri mereka. Jadi bila Sayyidina Osman mati, maka dia digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali dia jadi sebagai khalifah. Yang menariknya, masa Sayyidina Osman nak dibunuh tu tuan-tuan, dia berpuasa pada hari itu. Nak tunjuk dia berpuasa. Dan
Dia berpuasa malam sebelum pembunuhan tu, maknanya sebab semalam dia berpuasa, hari ni dia kena bunuh, dan dia memang sibuk menelaah Quran. Dia pun tahu orang sedang kepung rumah dia. Walaupun demikian, Saidina Ali walaupun agak tidak setuju dengan Saidina Osman dalam banyak hal, tetapi dari segi menjaga supaya Saidina Osman tidak dibunuh, Ali dan anak-anaknya menjaga rumah Saidina Osman. Tapi buat bagaimana pemberontakan ini, bila dah memberontak, banyak pihak yang terlibat, menyebabkan fitnah terjadi. Akhir sekali ada orang dapat masuk daripada bumbung ke rumah Saidina Osman, lalu dia dibunuh. Puncanya adalah apa? Kerana dia didakwa melakukan pemerintahan utamakan anak beranak dan adik-beradik. Yang kedua, orang tak puas hati. Yang tak puas hati itu adalah kerana Ubaidullah tidak dihukum apa-apa. Jadi maknanya betul, Islam ni menggariskan seorang pemerintah mesti kuat, mesti qawiyul amin. Tuan-tuan ingatlah, bukan semua orang bersatu di bawah satu pemerintahan. Hatta pemerintahan Nabi pun bukan semua orang duduk di bawah pemerintahan Nabi tu. Cuma sebab Nabi ni kuat, Nabi ni amanah, Nabi ni sangat jitu, tak ada orang berani keluar daripada Islam ketika itu. Yang membuktikan bukan semua orang setuju duduk di bawah Nabi. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, maka ada kelompok yang murtad, ada kelompok yang enggan bayar zakat. Tanda apa? Dulu mereka buat sebab mereka nampak Nabi kuat, Nabi hebat, Nabi tak boleh diperkotak-katikkan. Maknanya adalah Islam kepimpinan penting untuk menyatukan umat. Begitu juga turun pada Saidina Abu Bakar. Abu Bakar mirip Rasulullah. Sebab tu dia dipanggil pemerintahannya sebagai Khalifatul Rasul. Dia tak sebut dia sebagai Amirul Mukminin. Khalifatul Rasul maknanya belakang Nabi aku. Jadi Saidina Abu Bakar berjaya menyatukan balik umat Islam. Lepas Nabi wafat, dah mula ada orang keluar Islam, murtad, tak mau bayar zakat. Datang datang Abu Bakar buat, sampai mereka balik semula, kekuatan itu tidak pecah, orang semua makin kuat. Turun pada Umar, lagi tak ada siapa berani pecah, tuan-tuan. Betapa mustahaknya pemimpin yang kuat, betapa mustahaknya pemimpin yang perkasa, yang boleh satukan semua agenda yang berbeza di bawah satu lembayung Islam. Zaman Saidina Osman, tentu problem dia. Saidina Osman agak tolerit dalam banyak benda. Itu sifat manusia. Kita tak boleh kata itu kelemahan. Tak boleh kata ni benda Osman ni tak pandai merintah. Bukan. Itu adalah merupakan sifat manusia. Sifat manusia memang begitu. Ada orang keras, ada orang mampu satukan orang, ada orang dia tak apa, dia tak kisah sangat. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa bukan salah Saidina Osman. Begitulah konsep kepimpinan. Akhir sekali naik Saidina Ali karamallahu wajhah. Ali seorang yang hebat, tapi Ali tidak sekuat Omar, tuan-tuan. Zaman Saidina Ali cerdik. Ali ni seorang yang sangat cerdik. Sebab tu dia tidak tergesa-gesa untuk buat satu tindakan. Apa yang terfitnah pada Saidina Ali adalah Saidina Ali dianggap terlampau lambat mengambil tindakan kepada pembunuh Saidina Osman. Cuma sebelum saya lupa, tuan-tuan, sebenarnya antara orang yang terbabit untuk menjatuhkan Saidina Osman adalah seorang yang sangat dekat, iaitu Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nak cerita bahawa ni zaman dia jadi macam-macam, tuan-tuan. Muhammad bin Abu Bakar, anak kepada Saidina Abu Bakar, di antara orang yang berkomplot untuk menjatuhkan Saidina Osman. Jadi maknanya keadaan sangat kritikal, tuan-tuan. Yang terbabit ni semua orang beriman, yang bukan ada kepentingan masing-masing, tapi merasakan perlu melakukan sesuatu, tuan-tuan. Akhir sekali bila Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq terlibat dalam komplot itu menyebabkan kematian Saidina Osman, maka cuba bayangkan tengok, orang yang sepatutnya menjaga amanah, yang buat supaya aman, tiba-tiba berpakat untuk menjatuhkan Saidina Osman
Cuba bayangkan tuan-tuan, inilah bila kita lihat politik, siasah adalah perkara yang kalau tak dihitung betul, tak duduk sekejap, tak fikir, banyak benda boleh weng tuan-tuan. Ni. Akhir sekali bila Sayyidina Ali naik menjadi khalifah. Cuba bayang, macam mana Ali nak bertindak antara yang terbabit membunuh ataupun menyebabkan kematian Sayyidina Osman adalah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nak bertindak macam mana tuan-tuan? Jadi dia jadi macam-macam. So Ali ambil tempoh untuk mencari pembunuh Sayyidina Osman. Maka bila Ali mengambil tempoh untuk membunuh mencari pembunuh Sayyidina Osman, menyebabkan Ali dituduh melindungi mereka yang terlibat dengan pembunuhan itu. Dia pula dituduh terlibat dengan melindungi orang-orang yang membunuh Sayyidina Osman. Mereka melontarkan tuduhan itu. Yang kata Ali ni lambat. Ali ni melindungi orang-orang yang bunuh Sayyidina Osman. Siapa kata? Antara yang kata kepada Ali buat itu adalah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tak tuan-tuan? Kita nak tengok memang caca merbuah habis dah mana ni. Entah. Jadi kalau kita, kenapa saya cerita bab ni ya? Sebab di sini nak tunjuk bahawa kadang-kadang manusia ni bukan hanya dia kena cakap tentang iman. Dia kena cakap tentang basirah, wisdom dan kecerdikan. Sebab kalau tak ada kecerdikan akan berlaku kesilapan. Kan? Nak marah Aisyah pun tak boleh. Aisyah ni memang terkenal wakil. Di zaman Nabi pun dia wakil. Dua orang isteri Nabi yang paling wakil, yang memang jadi mereka ni apa-apa, mereka lah yang akan mula buat tindakan. Pertamanya Hafsah binti Umar, yang keduanya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Dua-dua ni memang tambah Aisyah, budak cerdik, mulut cepat tuan-tuan lagi ya. Menyebabkan Aisyah ketika itu merasakan Ali lambat bertindak. Menyebabkan akhir sekali jadi satu perang tuan-tuan, perang Jamal. Perang yang menyebabkan Aisyah menunggang unta untuk berperang dengan Saidina Ali karamallahu wajhah. Asal bukan nak perang, asal nak bincang, tapi dia buat satu kelompok, Ali ada satu kelompok. Memang tak perang, tapi mula-mula kelompok tu dah bibit menyebabkan celah-celah tu akan timbul suatu api percikan. Betul kalau orang tanya, macam mana perang Jamal terjadi? Perang Jamal terjadi kerana kedua-dua pihak datang nak berbincang. Tapi sebab bawa tu macam nak perang, di celah-celah tu kita sebutkan, ada puak yang mengambil kesempatan. Puak yang ambil kesempatan ni lah buat serangan terlebih dahulu. Maka jadilah peperangan. Betul Nabi kata, al-fitnatun na'imatun. Fitnah tu sedang tidur. Jangan duk gerak fitnah ni. Bahaya tuan-tuan. Cuma yang menarik tuan-tuan, dalam perang Jamal tuan-tuan, adalah yang turut sama untuk menyertai perang ni, yang berpihak kepada Sayyidatuna Aisyah, iaitu Talhah bin Ubaidullah dan Zubair bin Awwam. Depa ni ialah, Talhah ni di antara orang terawal masuk Islam. Talhah ni cerdik tuan-tuan. Zubair bin Awwam juga di antara orang cerdik. Ini dua orang ni adalah ahli syurga. Tapi terlibat dengan Aisyah, nak perang dengan Sayyidina Ali. Cuma di hujung-hujung mereka sempat tarik diri. Mereka tak mau pergi perang. Tapi walaupun mereka tarik diri, mereka mati dalam perang ni. Sebab apa? Sebab bila mereka nak tarik diri tu, peperangan dah tercetus tuan-tuan. Menyebabkan akhir sekali mati tuan-tuan. Dalam medan peperangan. Dipanggil perang Jamal. Di pihak Ali pula, yang bersama dengan dia Ammar bin Yasir. Yang sama dengan dia Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar yang dituduh komplot jatuhkan Osman tadi, duduk bersama Sayyidina Ali. Lagilah orang nampak Ali lambat nak bertindak atas pembunuh Sayyidina Osman tuan-tuan. Ni siapa ni? Sahabat semua ni tuan-tuan. Bukan orang lain. Dah akhir sekali menyebabkan berlakulah peperangan tuan-tuan.
Yang membunuh Sayyidina Zubair bin Awam adalah Amr bin Jarmus. Membunuh Zubair bin Awam. Amr bin Jarmus orang beriman. Bunuh Zubair bin Awam ahli syurga. Yang bunuh Talha bin Ubaidillah adalah Marwan bin Hakam. Jadi mereka ni duduk dengan pihak Sayyidina Ali, bunuh orang-orang yang hebat, tuan-tuan. So cerita ni, tuan-tuan, akhir sekali peperangan ni menyebabkan banyak yang mati. Di pihak Ali banyak yang mati, di pihak Sayyidatina Aisyah banyak yang mati. Bila perang dah tamat, dah habis, dalam perang tu Aisyah kalah, berjaya ditawan. Aisyah kalah dan berjaya ditawan. Bukan Sayyidina Ali penjara dia tak, lepas tawan, lepas tak ada apa, cuma nak bagi perang berhenti. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Kenapa saya tidak meninggal 20 tahun yang dulu? Siapalah aku hidup sampai lah? Sebab aku adalah fitnah ni jadi. Yang penting penyesalan tu. Bukan yang penting apa yang jadi tu. Sebab jadi tak boleh elak. Benda ni fitnah pertama yang jadi dalam Islam. Nabi tak pernah bagi pecah, tapi mai zaman ni berlaku perpecahan. Sebab tu tak jauh pun umat Islam mula berpecah adalah sejak daripada zaman Osman. Jadi Aisyah kata, kalaulah aku mati dulu kan bagus. Dia kata lagi, demi Allah, tidak turut dalam peperangan Jamal adalah aku lebih sukai daripada dikurniakan 10 anak laki-laki daripada Rasulullah. Memang Aisyah tak ada anak. Dia kata kalau aku ada anak 10 laki-laki pun tu tak mengembirakan aku. Yang mengembirakan aku adalah kalau aku tak terbabit dengan perang Jamal ini. Tapi buat ke mana, itulah sifat manusia. Wakil, dia ada semangat nak bela hak, tapi kadang-kadang bila wisdom kurang sikit akan bergaduh, tuan-tuan. Adakah nak kata mereka tidak cerdik? Tak. Jangan kata mereka, kita pun kalau duduk dalam suasana macam tu, kita pun tak tahu nak buat apa, tuan-tuan. Kita nak pihak dengan siapa? Dengan Ali. Oi, sahabat Nabi, Aisyah, isteri Nabi. Oh, lagi tak tahu. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Kenapa Ali tidak mengambil tindakan cepat? Macam saya sebut tadi, Ali cerdik. Dia bukan boleh mudah-mudah nak hukum orang. Sebab dia tahu, kalaulah dia mengambil tindakan atas pembunuhan Sayyidina Osman, dia pergi tangkap orang tak adalah, kabilah lain pula akan menentang dia. Nampak? Oh, banyak kes, tuan-tuan. Jadi fitnah ni tak boleh elak zaman tu. Maka Ali juga menyesal. Dia pun ucap satu ucapan. Kalaulah aku tahu persoalan macam ni akan terjadi, tentu aku tidak akan melibatkan diri di dalamnya. Kalaulah tahu macam ni, tak maulah aku pun tak mau terbabit. Jadi peperangan inilah asalnya memecahkan umat Islam, yang menyebabkan umat Islam terpecah. Ada yang menjadi dengan pelbagai, tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak cerita pada pagi ni adalah, mau nak simpul sikit ya. Tak mau panjang, kuliah subuh ni ke-7 dah. Nak simpul sikit ya, apa dia, tuan-tuan? Hari ini tugas kita adalah menyatukan balik umat Islam. Sebab saya sempat buat satu artikel simple, tuan-tuan. Saya kata umat Islam terpecah kepada haluan masing-masing. Umat Islam hari ini, dia terpecah kerana mereka ikut haluan masing-masing. Mereka mengikut jejak Islam secara furu'iyah. Umat Islam hari ini pecah pasal dia ada banyak cabang. Ada tarikat, ada ngaji akidah, ada yang belajar nusti, ada yang ambil part ni, ada ambil part ni. Sebab Islam ni dia banyak part. Cuma ramai orang meletakkan part-part furuk ni untuk dia perjuangkan. Benda tu betul tak? Betul. Kita mana boleh berjuang semua. Kita kena berjuang part tertentu. Saya tak boleh berjuang dalam bab politik. Saya kena berjuang dalam bab knowledge, ilmu, mengajar. Politik kena ada orang terbabit. Saya tak boleh turun involve directly dalam ekonomi. Ada orang kena turun dalam bab ekonomi, buat ekonomi sampai mantap. Jadi furu'iyah ni, buat kerja Islam secara cabang ni logik. Memang begitu keadaan dia. Semua mereka sedang mengikuti Islam tetapi di atas cabang-cabang Islam. Umat Islam ni ikut Islam tak? Ikut, tapi semua cabang. Hak ni buat tarikat, hak ni buat tasawuf, hak ni buat jihad, hak ni buat intelektual. Ni dia macam grup, tuan-tuan. Ada grup pensyarah, ada jemaah berkaitan dengan tabligh, ada, tuan-tuan. Ada jemaah yang menyampaikan Islam, ada jemaah yang sibuk dengan ekonomi, dia macam-macam. Ada jemaah yang sibuk kutip zakat. Dia memang logik benda tu. Bukan mengikuti Islam secara syumuliah.
Bukan mereka buat Islam tu semua tak boleh. Memang itu keadaan kita. Ada yang membawa halun Islam secara tarikat tasawuf. Ada yang hanya memperjuangkan politik. Ada yang membawa wadah pendidikan. Ada yang mengutamakan ekonomi. Itu normal tuan-tuan. Cuma dia kata, ditambah pula para pembawa agama sendiri berpecah haluan pendirian fikrah masing-masing. Hak mengajak agama ni pun banyak subjek tuan-tuan. Bukan subjek saja, fikrah pun beza. Hak ni mengajak ala-ala Wahabi, hak ni mengajak ahli sunnah wal jamaah, hak ni mengajak tarikat. Dia kan ada banyak tuan-tuan. Pengajian pun banyak tuan-tuan. Mazhab pun banyak. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki. Kalau orang kata ini berpecah, ya, pecahan ini kena buat. Kalau tak pecah, tak boleh fokus. Mana boleh satu orang buat semua benda? Kalau satu orang dia mastery semua benda, dia jadi average tuan-tuan. Tapi kalau satu orang dia master satu benda, dia jadi leverage. Ada beza tu. So kena pecah lah. Cuma yang masalahnya bergaduh. Itu masalah dia. Baik, akibatnya umat Islam hanya fokus kepada sebahagian urusan Islam dan membiarkan bahagian lain dari urusan Islam lain diuruskan oleh orang lain. Maknanya gitulah sepatutnya. Patut kita tak bergaduh. Saya tak boleh bergaduh dengan ustaz lain yang mengajar bab kiamat, sebab saya tak boleh nak mengajar bab kiamat macam depa. Saya tak boleh bergaduh dengan ustaz lain yang mengajar bab qiraat, sebab saya tak pandai bab qiraat. Yang saya kata apa dia buat part dia, saya buat part saya. Patut gitu. Kalau ada orang pejuang mazhab Syafi'i saja, tak ada buat mazhab lain, maka tak harmonilah hidup ini, tuan-tuan. Sebab bukan semua dalam mazhab Syafi'i itu semua kita boleh pakai di semua tempat. Ada tempat lain kena pakai mazhab lain. Untuk kita mungkin anjing jadi problem. Tapi untuk orang di Timur Tengah, anjing tak problem. Memang mereka belah anjing dalam rumah. Dan mereka Islam. Budaya agak terkesan dengan mazhab yang diikuti. Kita gerak 3 kali, batal semayang. Orang 3 kali berturut-turut. Orang Arab gerak 10 kali pun. Nah, dia tak batal. Orang ni orang buat tunjuk gambar satu, ada satu syekh. Tengah solat, buka Quran, pegang buka. Itu tak batal dalam mazhab lain. Kalau semua orang bermazhab Syafi'i macam kita, batal. Sudah tentu hidup mereka tak tenteram, pasal mereka bukan jenis kita. Mereka tes mayang pun gerak bukan main, tuan-tuan. Ada beza. Ada mazhab tidak menekankan tomak ninah. Mazhab yang tidak ada tomak ninah dalam solat adalah yang tidak mewajibkan tomak ninah. Kita wajib tomak ninah, termasuk daripada sebahagian daripada rukun solat, tuan-tuan. Tapi tomak ninah tidak termasuk dalam bab solat ataupun tidak diwajibkan dalam bab solat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tomak ninah tak wajib. Maka kalau tuan-tuan tengok orang Bangladesh semahyang, memang laju. Kena dengan dia. Dia cakap pun laju, makan pun laju, tuan-tuan. Kena lah. Jadi keharmonian. Cuma macam mana bila tengok pecah ni, umat Islam ambil side nak bergaduh, tu kita tak faham. Yang tu kena betul. Tengok tabligh, kita nak marah tabligh. Tengok orang ni, kita nak marah orang ni. Tak boleh. Depa buat part depa. Yang kita kena buat adalah kita do our part. Kita buat part kita supaya kita bersatu. Dia kata Islam tidak boleh diambil sebahagian dengan membiarkan sebahagian yang lain. Tak boleh. Oleh itu ada perbezaan antara pemikiran syumuliah Islam. Dalam pemikiran kita, Islam syumul. Tetapi dari segi tindakan, memang semua orang kena bertindak secara furuk. Kena buat part masing-masing. Pemikiran kita kena meyakini Islam tu syumul, yakni sistem lengkap. Namun kita juga kena percaya dari segi tindakan, kita tidak boleh buat semua perkara yang lengkap dalam Islam secara individu atau kelompok kita sahaja. Ia mesti melibatkan pihak lain yang di luar dari kelompok kita. Oleh itu, tugas kita ambil part kita dan ajak orang yang bersatu, tuan. Ajak orang yang bersatu. Kalau ada orang tu, tuan-tuan, yang ajak bersatu, ajak orang semua buat satu
kesatuan, tak pecah, itulah orang yang baik, orang yang benar, tuan-tuan. Kalau boleh kita nak Syiah pun balik semula, tuan-tuan. Sebab tu sampai hari ni ada satu acara di Tehran, tuan-tuan. Taqrib bainal mazahib. Itu menghampirkan dua mazhab. Mazhab Syiah dengan Sunni ni kan pecah, tuan-tuan. Tapi di Tehran sampai hari ni ada satu himpunan antara ulama Sunni dengan Syiah, mereka bincang macam mana nak dekatkan mazhab ni. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Kalau umat ni kembali kuat dalam penyatuan, tapi buat part masing-masing, Syiah tak apalah, kita tak boleh buang semua, kita kena raih satu hari dia akan balik dengan kita. Kesesatan mereka boleh diperbetulkan perlahan demi perlahan. Tapi orang kita bila tengok Syiah terus hantam. Nampak tak? Hantam tu penting untuk jaga iman kita supaya jangan masuk Syiah. Tapi jangan hantam sampai jadi mereka lari terus dan terkeluar daripada jalan-jalan Islam. Kita cerita kebobrokan Syiah tu penting, tapi bukan menghina orang Syiah tu tak boleh, tuan-tuan. Sama juga. Bukan kata Syiah ya, agama lain bukan dia tak boleh hina, tak boleh, tuan-tuan. Supaya mereka dekat dengan kita, tuan-tuan. Jadi di situlah akhirnya, tuan-tuan, marilah kita menjadi sebahagian orang yang membuat penyatuan ni. Apa dia? Tengok orang lain yang tidak sama dengan kita, tengok dengan kacamata potensi. Jangan tengok dengan kacamata perpecahan. Puak tu teruk, puak ni tak kena. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tu Ustaz macam mana? Ustaz tak marah ke Wahabi? Kita nak marah macam mana? Fahaman tu dah ada. Kita nak marah Syiah macam mana? Fahaman tu dah ada. Dulu lagi dahsyat ada Mu'tazilah. Lalu Mu'tazilah dah mati. Kerana sebab ahli sunnah wal jamaah dah menggunakan manhaj ilmu kalam untuk membetulkan. Dulu kita ngaji tauhid, kita tak ada ilmu kalam ni. Jadi nak lawan dengan Mu'tazilah, kena ada ilmu kalam. Ilmu kalam itulah yang mengaji, kita mengaji sifat 20. Sifat 20 yang kita mengajar tu bukan nak hafal. Dia lebih kepada cara kita berfikir. Mazhab yang kita ikut ni dari segi Maturidiyah dengan Asy'ariyah ini adalah mazhab yang menggunakan akal. Bila kita guna akal untuk mengolah Islam jadi lebih cantik, menyebabkan Mu'tazilah mati pelan-pelan. Mereka dah sud dengan Maturidiyah dan juga Asy'ariyah, tuan-tuan. Tu. So jangan cari jalan perpecahan. Waktu hantam orang, jangan teruk kan. Aku duk hantam-hantam, nyanyi lagu hoya-hoy, lalah kawan. Takut tu ya. Jangan, tuan-tuan. Kita bukan marah daripada kawan tu, kita marah hantam teruk tu, tuan-tuan. Jangan. Lepas tu nak kata kat siapa pun, kata kadar ya. Jangan lebih. Selagi kau nak kawan balik, tuan-tuan. Betul lah orang kata, kalau benci pada satu orang, taruh sikit sayang. Kalau sayang pada satu orang, taruh sikit benci. Kok yang kita sayang tu, jadi musuh kita. Kok yang kita benci tu, itulah yang tolong kita. Kita manusia. Di sini akhir sekali, bila para sahabat dah melalui zaman fitnah ni, mereka tahu, dah tak ada siapa salah, tak ada siapa benar. Yang salah, bila emosi kita terusik, kita bertindak cara tak betul. Itu ya. So, kerja kita hari ni, menyatukan umat. Sebab kita tak boleh buat banyak benda. Saya perlukan orang-orang tertentu yang reti bab ni. Saya perlukan orang yang reti bab ni. Join sama. Cuma kita perlukan pemimpin yang kuat. Yang tu saja yang hari ni umat Islam kena usaha cari. Kalau ada pemimpin yang kuat. Tu setengah orang kata mereka nak tunggu Imam Mahdi tu. Orang nak tunggu Imam Mahdi. Pasal Imam Mahdi pemimpin yang kuat. Tapi Imam Mahdi sendiri kita tak tahu siapa. Sebelum datang Imam Mahdi, yang kita kena buat adalah orang yang qawiyul amin. Yang kita rasa dia ni boleh jaga agama, jaga Islam. Dialah yang kita pegang setakat ni, tuan-tuan. Jadi muslimin, muslimat dirahmati Allah. Jom kita tengok semua orang dengan kacamata potensi. Jangan tengok mereka dengan kacamata permasalahan, tuan-tuan. Setiap orang ada masalah. Kita ni Tuhan bagi package. Ada kelemahan dan ada kekuatan. Jangan fokus pada kelemahan. Tengok kelebihan yang dia ada. InsyaAllah kita tak akan rasa bercelaru. Kalau kita jumpa dia, memang dia banyak kelemahan. Tapi ada satu kelebihan. Pakai kelebihan tu. Jangan duk ungkit kelemahan dia. Sebab kalau ungkit kelemahan, kita pun ada kelemahan, tuan-tuan. Jadi marilah
Pengajaran cerita perpecahan umat ni nak tunjuk apa? Islam tak boleh berpecah. Walaupun ada banyak firqah. Kan? Walaupun ada 73 puak, 73 cabang, yang benar hanya satu jalan. Kan? Macamlah disebut tu kan. Itu pun M. Nasir sebut kan tu. Kan? 73 yang benar hanya satu jalan. Itulah tuan-tuan. Satu jalan. Jadi maknanya tak apalah walaupun benar satu jalan, tugas kita 73 puak tu agar kita tarik mereka pergi ke satu jalan ini. Bukan hantam, bukan gomoy, bukan jauhkan mereka. Maka tugas kita adalah melihat potensi dengan lebih baik, insya-Allah. Kalau itu kita buat, tak lama Islam akan hebat, tuan-tuan. Itulah tugas saya, menyatukan orang walaupun kita ada perselisihan. Betul yang ulama kata, yang seorang ulama, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, Imam Hasan Al-Banna, dia pernah sebut apa dia? Natasamahu fi makhtalafna wa nata'awanu ba'duna ba'dan fi mattafaqna. Kita bertolak ansur dalam perkara yang kita berbeza dan kita saling bantu-membantu dalam perkara yang kita bersama. Insya-Allah kalau itu kita buat, tak ada alasan umat Islam tidak kuat. Insya-Allah kita kuatkan kembali jadi umat Islam sebagai satu kesatuan. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ni jangan ada dalam pemikiran kita nak tuduh orang lain, nak kata orang lain sesat. Tak. Tugas kita adalah kalau orang tu tak betul, kita definisikan benda tak betul tu. Tapi kita ambil benda-benda yang kita boleh pakai daripada dia, tuan-tuan, insya-Allah. Cukup sekadar tu, mudah-mudahan mendapat rahmat dan kebaikan. Inilah tajuk kita pada pagi ini. Kekuatan umat Islam berpunca daripada penyatuan, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Di belakang sana ada tabung, tuan-tuan, macam biasa. Saya masih lagi buat usaha pro. Kita masih lagi nak teruskan sampai jadi, tuan-tuan. Apa lambat sangat Ustaz? Cik Dok Mai, Tok Derma tak jadi-jadi lagi. Ya, benda ni lambat. Nak tunggu siap tu, tuan-tuan. Dia macam buat piping lama, tuan-tuan, macam buat highway lama. Pasal benda tu coding seorang yang boleh buat sekarang ni. Kerana tu yang kita dah bayar gaji pun, saya dah guna duit saya banyak dah, tuan-tuan. Nak bayar 4 orang pekerja agar dapat mereka teruskan kerja-kerja baik ni, tuan-tuan. Paksalah buat macam mana, dah kita nak benda tu. Sebab saya nak tengok Islam naik. Kita tak mau cakap saja, kita walk the talk. Kita nak pasti benda jalan. Cuma bila saya berseorangan tak akan berjaya, maka saya ajak tuan-tuan sekali mari dengan saya. Siapa ada pemikiran macam saya yang nak tengok Islam tu naik tapi menggunakan kaedah paling cerdik, iaitu masuk ke dalam phone orang, semoga Islam ni dapat masuk dalam maklumat-maklumat yang baik. Tuan-tuan, tak semua orang nasib baik nak dengar kuliah subuh macam kita. Ramai orang yang duduk di gerai jaga nasi lemak dan sebagainya. Semalam saya pergi makan satu kedai makan, tuan-tuan. Tiba-tiba tokek tu kata, "Oh, Ustaz Pro." Dia tak panggil saya Ustaz Zul, dia panggil Ustaz Pro. Ustaz Pro. Uish. Saya kata video tu sampai kat dia. Dia tak pernah pergi kuliah, dia tak pernah pergi surau. Sebab dia memang buka kedai makan pukul 4 petang, dia buka sampai pukul 12. Bila nak pergi kuliah maghrib? Tapi sebab ada video-video Ustaz Pro ini, menyebabkan dia dapatlah tengok sikit agama 3 minit, sesuailah untuk mereka, tuan-tuan. So kalau kita nak semua orang baik, kena buat benda macam ni. Yang mudahkan orang, bagi orang faham Islam cepat, 3-4 minit, dia pun tak banyak masa. So saya nak ajak tuan-tuan join saya sebab kita nak pergi free ni. Maka sumbangan tuan-tuan itu sangat penting. Bila kami berjaya, maknanya kerjaan itu bermula dengan tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan di luar sana, insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.